Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Ahmad Fidaus Zulfikar bin Ibrahim, bernombor metrik D2021-2098749. Dan saya Nonadirah binti Muhammad Razli dengan nombor metrik D2021-2098748. Marilah kita bersama-sama menonton video klip ini. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya Wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Marilah kita meneruskan majlis bersama Saudara Firdaus. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang tajuk Asas Falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK. Definisi falsafah. Ramai daripada kita yang tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan falsafah. Falsafah merupakan pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengetahui hakikat terbagi kepada 7. Yang pertama ialah realiti. Yang kedua ialah kewujudan atau kejadian. Yang ketiga ilmu pengetahuan. Yang keempat nilai. Yang kelima akal. Yang keenam minda. Serta yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah bahasa. Saya akan menerangkan tentang konsep falsafah. Falsafah juga disebut sebagai filosofi, iaitu philen bermaksud mencintai dan sophia bermaksud kebijaksanaan, the love of wisdom. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelibatan pembentukan falsafah daripada barat ialah falsafah sebagai usaha menyelidik, falsafah sebagai usaha mengetahui dan falsafah sebagai ilmu mendisiplin. Antara tokoh dalam falsafah Islam adalah Al-Farabi. Al-Farabi merupakan tokoh dalam bidang ilmuwan. Seterusnya, tokoh Al-Ghazali, iaitu beliau arif dalam bidang perbincangan tentang soal agama dan ketuhanan. Seterusnya, pemikiran manusia yang spekulatif tentang uji kaji dan pengamatan yang tajam. Seterusnya terdapat 4 cabang yang terdapat dalam falsafah pendidikan di Malaysia. Yang pertama ialah metafizik yang berunsurkan realiti dan ketuhanan. Yang kedua ialah epistemologi yang berunsurkan pengetahuan. Yang ketiga ialah aksiologi yang berunsurkan nilai, etika dan estetika. Seterusnya dan terakhir ialah logik yang berunsurkan penaklukan. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang faktor atau pengaruh cabang falsafah terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Daripada segi metafizik, ia mengembangkan potensi individu secara keseluruhan dan bersepadu. Daripada epistemologi, pembelajaran sepanjang hayat ditekankan berteraskan pendidikan kehidupan warga negara Malaysia. Daripada aksiologi, ia membina hubungan terhadap insan serta membangunkan sasiah. Daripada segi logik, ia menyediakan prosedur kerja yang betul dan sistematik bagi memupuk kompetensi diri setiap warga Malaysia.
Antara falsafah yang digunakan ialah falsafah pendidikan esensialisme yang bermaksud individu sebagai alat demi kepentingan pembangunan negara daripada kepentingan individu. Yang pertama ialah mempunyai matlamat untuk menyatupadukan rakyat. Yang kedua, ingin membekalkan pekerja-pekerja yang mahir untuk membangunkan ekonomi negara serta melahirkan rakyat yang berdisiplin. Yang kedua, falsafah pendidikan perennialisme yang bermaksud mengutamakan negara daripada seseorang individu itu sendiri, dan ia menunjukkan sistem pendidikan di Malaysia itu bersifat tradisional. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kepada pelajar supaya dapat mengimbangkan antara pembangunan manusia sebagai insan, kemajuan sains dan teknologi. Yang kedua ialah membantu melahirkan rakyat yang berkualiti serta bermutu. Yang ketiga ialah falsafah pendidikan progresivisme yang bermaksud bersifat moden serta terkini. Ia bertujuan melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan bertanggungjawab dengan usaha, melahirkan sikap berkeyakinan dalam diri pelajar supaya bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi dugaan serta cabaran pada masa akan datang, serta melahirkan masyarakat yang saintifik, progresif dan inovatif. Yang terakhir ialah falsafah pendidikan rekonstruksionisme yang bermaksud merombak corak susunan lama dengan membangunkan susunan budaya kehidupan baru. Yang pertama ialah membangunkan masyarakat yang baru, pantas dan adil. Yang kedua ialah melahirkan kaum yang progresif dalam menyelesaikan sebarang permasalahan melibatkan diri sendiri serta masyarakat. Falsafah dalam Islam terbahagi kepada 3, iaitu metafizik, epistemologi dan juga aksiologi. Metafizik ialah intisari yang Maha Esa, mutlak dan kekal. Metafizik juga merupakan satu sistem yang menerangkan tentang hakikat wujud dan kewujudan yang sebenar. Seterusnya, metafizik Islam ini berkaitan dengan perbincangan konsep ketuhanan hakiki, konsep insan dan juga konsep alam. Yang kedua adalah epistemologi, iaitu pengetahuan tentang kebenaran mutlak yang terbahagi kepada 2 cabang, iaitu ilmu akli dan ilmu nakli. Menerangkan tentang pengetahuan yang boleh menentukan cara dan arah berfikir manusia. Dari sini, kita dapat melihat seseorang itu melalui cara berfikir secara rasional ataupun empiris. Yang ketiga adalah aksiologi, iaitu kebaikan mutlak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ketakwaan. Aksiologi membawa maksud kepada sains nilai, teori dan sistem nilai. Jelaslah bahawa perbincangan kita tentang 3 aspek tersebut dalam bidang falsafah Islam menggambarkan tentang keseluruhan dengan pendidikan Islam. Ia juga menjadi landasan untuk menentukan tujuan, matlamat, isi kandungan dan juga metod dalam pendidikan Islam secara menyeluruh. Nilai yang terkandung dalam akidah Islam ialah nilai yang dapat menentukan pandangan hidup individu dan masyarakat. Falsafah eklektik membawa maksud kepada gabungan atau panduan dari pelbagai sumber, dan falsafah yang dipilih atau falsafah pendidikan yang tercipta dari pelbagai sumber. Seterusnya, Rajah menunjukkan kesepaduan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, dalam falsafah pendidikan Islam terkandung intelek, rohani, jasmani dan emosi. Dalam falsafah pendidikan barat yang moden terbahagi kepada beberapa sumber, iaitu sumber intelek, sumber jasmani, emosi, kognitif, afektif dan juga psikomotor. Akhir sekali, dalam falsafah pendidikan barat tradisional pula terbahagi kepada 6, iaitu intelek, rohani, jasmani, kognitif, afektif dan juga psikomotor. Berikut merupakan manfaat kepada masyarakat dan pendidikan. Masyarakat dapat memupuk pendidikan yang berkualiti sepanjang hayat. Pendidikan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan makmur. Seterusnya, manfaat kepada orientasi ilmu. Ia menerangkan tentang membentuk pendidikan yang menyeluruh,
bersepadu dan seimbang dengan memberi penekanan kepada standard core curriculum, standard pembelajaran dan juga prestasi. Yang ketiga, manfaat kepada pembelajaran murid. Ia dapat mengembangkan potensi individu sepenuhnya dan mewujudkan pembelajaran yang aktif. Selain itu, meneroka dan membina pengetahuan, keterampilan dan akhlak modal insan. Memupuk peranan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, dapat membina kesejahteraan diri dan bersedia untuk menjadi insan yang berjaya. Keempat adalah manfaat kepada pendidikan guru. Guru mendidik secara berterusan sekaligus mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek. Guru juga memainkan peranan sebagai role model seperti dalam falsafah pendidikan Islam yang mengamalkan pengajaran berpusatkan guru. Mencapai matlamat, melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak dan bertanggungjawab serta dapat memberi sumbangan kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Kita masuk kepada cabaran. Cabaran yang perlu dihadapi melalui dua aspek ialah keseimbangan dan keharmonian. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, akhlak dan moral perlu dibina menerusi penghayatan nilai-nilai murni merentasi kurikulum. Malangnya, nilai-nilai murni telah diabaikan dan dilupakan. Jadi, akhlak dan moral pelajar-pelajar semakin merosot dan rosak. Seterusnya, cabaran terhadap keharmonian rohani, jasmani, intelek dan juga emosi. Pendidikan kini lebih mengutamakan kepentingan dalam perniagaan, keuntungan, teknologi dan industri. Penekanan kepada potensi kreatif dan inovatif yang bersifat kebendaan sahaja. Tidak hairanlah sesetengah potensi sahaja yang berkembang. Perkembangan pendidikan yang tidak seimbang akan melahirkan masyarakat yang kurang berfikiran jauh. Di sini kita boleh rumuskan bahawa falsafah Islam menekankan unsur bersepadu, menyeluruh dan juga seimbang dalam merangkumi akal, roh dan juga jasad. Dengan berakhirnya video sebentar tadi, berakhirlah perbincangan kami pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Abdul Rahim serta rakan-rakan sekalian atas tumpuan yang diberikan.